episod Ramadan itu kita bermain ataupun beraksi dengan peluang yang ada, dengan stamina yang cukup, bersedia dalam keadaan yang berstrategi dan beragenda serta penuh dengan atur cara bagi mencapai maksud keredaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada pagi ini tuan-tuan, kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan tajuk daripada kitab Mau'izatul Mukminin berkenaan sabar dan juga syukur. Kita telah meninjau sedikit perkara-perkara yang berkaitan bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam lopak perbincangan kita ini, dalam 3 minggu kita telah menelusuri tentang bagaimana kita nak mendapatkan jalan bagi kita menjadikan bersyukur tadi, dengan 2 jalan: menerusi pendengaran kita, mengamati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah. Untuk mudahnya, datang je ke majlis ilmu. Setiap majlis ilmu itu pasti memuatkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka kita diberikan penjelasan serta suluhan untuk kita faham jalan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya kita telah diberikan panduan yang kedua, iaitu menerusi basirah, iaitu mata hati nurani kita ini, dengan mengambil iktibar serta kesedaran. Antara lainnya ialah kalau kita kan, boleh kata Abang Aziz 5 hati, boleh kan? Kalau pagi melantak pakai aircon daripada pagi sampai ke pagi besok. Jadi sudah tentulah tuan-tuan, kalau kita beli juga kereta Mercedes tu tuan-tuan, mahal contohnya, kereta mahal, sudah tentulah tuan-tuan nanti kita akan menyusahkan. Bila kita menyusahkan diri kita, kita stres. Orang yang tak patut kena marah, kena marah ya? Jadi kita pun akan mengambil tindakan di luar kawalan, mendesakkan untuk membayar itu dan ini, menjadikan kita melakukan kesilapan yang lain, seperti terlibat dengan rasuah, penipuan, mencuri, penyelewengan dan sebagainya. Jadi itu pandangan basirah kita tuan-tuan ya. Walaupun kita tengok orang tu pakai hebat tuan-tuan ya, kita duduk di masjid, kita mana hebatnya orang tu, kita tak sedar yang Allah bagi nikmat yang lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, iaitu hidayah. Kita jadi tetamu Allah di masjid tuan-tuan ya, berbangga pergi ke masjid sebagai tetamu Allah. Kerana apa saja yang kita inginkan hidup kita ini di dunia, dan dapatkan panduan dan garis panduan serta hidayah petunjuknya di masjid ini. Macam kita lah, anak kita dapat satu borang, di mana borang tersebut memerlukan sokongan daripada ketua kampung ataupun pegawai-pegawai yang bergrade E contohnya, ataupun tuan-tuan teragak nak kahwin lagi, sudah tentulah borang permohonan itu perlu mendapat tanda tangan daripada Tuan Haji. Iktibar dan kesedaran serta dapat kita memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka datangnya kita bersyukur tuan-tuan. Sebab itu bila kita tengok orang tuan-tuan dalam keadaan yang kurang upaya, maka kita tengok diri kita tuan-tuan penuh dengan keupayaan, tapi masalahnya pemalih pula. Jadi kita pun insaf bersyukur kepada Allah. Bila bersyukur kepada Allah dan insaf itu, kita kembali track kita kepada mengorak langkah menjadi rajin. Hidup ini tuan-tuan penuh dengan permulaan yang baik. Kalau kita berfikir dan bertindak serta merancang yang baik-baik untuk diri kita pada permulaan, insya-Allah dan sunnatullahnya senang tuan-tuan ya. Sebab itulah dipesankan oleh orang kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersusah payah permulaannya, maka bersenang-senang kemudian. Jadi kalaulah kita pada masa muda ini tuan-tuan, masa sehat ini,
berusaha dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, semayang, berdiri dengan bagus, datang masjid, naik kenderaan dan sebagainya. Tiba-tiba Allah duga kita dengan sakit, terlantar kita tuan-tuan, merintih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, walaupun kita terbaring semayang dalam keadaan yang tak mencukupi syarat barangkali sempurnanya orang sihat, tetapi tuan-tuan, Allah tetap bagi kita rahmat seolah-olahnya kita datang ke masjid, tuan-tuan ya. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan tak datang ke masjid, daripada tabika kemas lagi, tak pernah datang ke masjid, sampailah nak meninggal baru teragak nak ke masjid, tak dapat dah tuan-tuan, tak dapat dah tuan-tuan ya. Jadi kalau sekiranya kita datang ke masjid, tuan-tuan ya, Allah tetap, contohnya kan, Allah malam ni tak dapat nak pergi kuliah, aduhan, wahai Allah, ampunkan aku ya Allah. Allah tetap bagi pahala, rahmat, tuan-tuan mati Allah ya. Cuma rahmat yang Allah bagi itu kadang-kadang tuan-tuan kita tak perasan. Kenapa tak perasan? Sebab tuan-tuan terselindung, kan? Terselindung daripada menengoknya. Apa yang memandang, apakah yang menghalang dalam hidup ni? Itulah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Tuan-tuan mati Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tentu sekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menciptakan sesuatu dalam dunia ini melainkan ada sebab atau hikmah dia. Ada hikmah dia, tuan-tuan ya. Itu surat berapa tu? 732. Yang Rumi, yang Jawi 756. Bagi yang tak berkitab, suka hati tuan-tuan lah muka surat berapa. Tuan-tuan ya. Esay ada kitab tu tuan-tuan ya, kat rumah tu banyak lagi, tak banyak lah, dalam 20 naskah. Kalau tuan-tuan nak membuat pelaburan, boleh lah. Boleh. Harga RM105. Dulu murah ya, RM85. Tuan-tuan Allah ya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mesti ada hikmah dia. Sakit memang sakit, sedih memang sedih, kan? Kecewa dengan memang kecewa. Tapi tuan-tuan, apabila bertukar bersilih gantinya mentari pada hari Selasa, masuk hari Rabu, masuk hari Khamis dan seterusnya, kita dah jadi lali dah, kita dah boleh terima dah tuan-tuan. Itu kalau mengambil masa tu tuan-tuan, pasrah nama dia, kan? Pasrah ni maknanya terpaksa menyerah, ikut je lah ya? Tapi redha ni tuan-tuan minit pertama, kan? Nabi kata yang dikatakan redha itu pada detik pertama diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita mengimbaukan kisah Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Masya Allah tuan-tuan Allah kan, susahnya Nabi, payahnya Nabi tuan-tuan kan, deritanya Nabi kan. Maka tahun yang ke-10 perutusan Nabi SAW menjadi Rasul itu, berdakwahnya Nabi siang malam pagi petang, lebih kurang 70 orang dia yang masuk Islam tuan-tuan. Itu pun teruk dilanyak oleh pembesar kafir Quraisy. Dilanyaknya para sahabat Nabi, apatah lagi ekoran selepas berlakunya kematian bapa saudara Nabi Abu Talib dan kewafatan isteri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Teruk. Maka Nabi suruh sahabatnya berhijrah, kan? Sebelum berhijrah ke Yasrib ataupun Madinah, dah proses hijrah ke tempat lain sebenarnya, kan? Tapi kenapa hijrah itu tidak dibesarkan? Kerana ianya tidak berlaku secara totalnya, ya? Maka Nabi SAW sendiri pergi ke Taif, tuan-tuan ya, pergi ke Taif. Dikatakan Taif ini adalah kampung halaman mak dia. Pergi ke Taif, sampai di Taif tuan-tuan, budi bahasa Nabi, jumpa orang kenamaan, kan? Orang yang berada di situ menceritakan tentang Islam dan mengajak kepada Islam, tapi tak diterima. Nabi kata, kalaulah tuan-tuan tak boleh terima ni, boleh tak kalau saya nak bercakap dan menyampaikannya kepada masyarakat? Maka daripada situlah pembesar dan penguasa Taif ini, orang kenamaan Taif ini,
menyuruh budak-budak di kampung yang tak tahu menahu, difitnahnya. Ada orang gila datang sini, sebelum dia membawa apa-apa bencana kat kampung kita ni, kita halau dia. Tentang budak-budak tak tahu kan. Sebab itulah anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau kita tak bimbing dia, tuan-tuan akan buat sesuatu perkara yang tak kita jangkakan. Akhirnya Nabi tuan-tuan terpaksa berundur dengan, tak tahulah tuan-tuan, kalau dah batu tu dibaling tuan-tuan, dilecut dan sebagainya, sehingga kan digambarkan oleh Zaid bin Harisah tuan-tuan, berdarah kaki Nabi tuan-tuan. Macam mana berdarah tu tak tahulah, tapi darah tu mengalir. Ada satu dengar ceramah tuan-tuan, Nabi mengelap darah itu takut darah tu jatuh ke bumi ni, sehingga kan bumi ni akan menelan seluruh manusia yang telah berbuat demikian. Akhirnya Nabi singgah di satu, berlari-berlari sampailah Nabi di satu kebun anggur kepunyaan pembesar kafir Quraisy juga tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan tak nampak dia suruhnya pembantunya, kalau tak salah namanya Adas. Adas ni pergi ke jumpa Nabi, disuruh oleh tuan dia tadi, maka jumpalah tuan-tuan, daripada mana ni kan. Jadi dia tengoknya Nabi dalam keadaan yang cedera dan hampir pengsan itu tuan-tuan, dalam keadaan berdarahnya kaki Nabi ni tadi, maka tuan-tuan datang simpati dia kepada Nabi SAW. Lalu dibaginya air kan untuk minum, maka Nabi minum air tersebut. Sebelumnya Nabi membaca basmalah. Terkejut Adas ni, minta maaf lah tuan, seumpamalah kita kan, kalau kita ada perkara yang pelik tu, dia pun bertanya, maaflah tuan, apa yang tuan bacakan, dan tuan ni daripada mana kan. Nabi SAW tanya Adas dia balik, tuan kan, kamu siapa? Adas. Kamu daripada mana? Nabi tanya. Maka aku ni daripada Minarwa, daripada utara Iraq, dia tanya. Nabi kata, oh Minarwa tu bagus tempat itu kan. Kalau tak salah ada satu orang namanya Yunus bin Matta katanya. Terperanjat Adas ni, sebab tak ada siapa-siapa pun orang sebenarnya di tanah Arab tu yang tahu cerita Yunus bin Matta ni. Lah Arab Saudi dengan Iraq kan jauh, sekarang ni tak jauh tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan terperanjat Adas ni, macam mana tuan boleh tahu tentang orang yang tak pernah diketahui ceritanya oleh mana-mana orang di semenanjung tanah Arab ni? Maka Nabi kata, sesungguhnya Yunus bin Matta itu adalah saudara aku. Dia Nabi dan aku pun Nabi katanya. Terus Adas mengucap 2 kalimah syahadah, dia ajar adik Nabi, dan dia mencium kening Nabi. Tuan-tuan ngerti Allah. Itulah hikmah dia tu tuan-tuan ni. Tak dapat Taif, dapat tempat lain. Tuan-tuan ngerti Allah kan. Macam mancing lah kan. Mancing dapat tersangkut pula, rentak, putus, maka pasang balik mata kail itu kan. Tapi jangan menjumpa-jumpa, celaka putus pula dia, jangan tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan nampak tuan-tuan ya, pancing alhamdulillah dapat, boyo pula, Allah Akbar, lagi bos. Tuan-tuan ya, dapat tuan-tuan hati Allah ya, masya-Allah ya. Jadi tuan-tuan hormati oleh Allah, di sebalik hikmah itu tentulah ada maksud dan tujuan, dan maksud itu ialah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita senang, manusia ni biasanya lupa tentang Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudah ya tuan-tuan ya, sebelum dapat makan kan susah, berdoa tu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Tak tahu dapat makan, mana ada satu doa yang tak dimakbulkan Allah, sam mereka makan. Dan kita pantang ada makan doa tu kan, tapi bila dah senang, dah makan, mentegih, mentening dan sebagainya, ada tak baca doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muttaqin? Ada tak ya? Lupa tuan-tuan ya. Bukan tuan-tuan ya, yang bercakap ni 2 kali 5 tuan-tuan ya. Tapi kurang-kurangnya alhamdulillah, syukur ya Allah kau bagi nikmat rezeki tuan-tuan ya. Itu bila kita susah ingat Allah, bila saudara senang lupa tuan-tuan, berarti Allah ya.
Sebab itulah sebelum tidur susah nak tidur. Allah, hai payah nak tidur. Hai. Dah tidur pula, dah bangun tak ada pula bersyukur. Itu memang masuk. Sebelum dapat mengiur, dah dapat tuan-tuan kan. Macam kita manusia lah, sebelum dapat berjanji itu dan ini, dah dapat lantak kau lah. Kan? Sebelum dapat itu berjanji itu, ni anak buat, ni anak buat, ni anak buat, dah dapat. Tak ada dah tuan-tuan mati Allah. Ya. Kemudian itu katanya lagi, hikmah itu pula terbahagi kepada dua perkara. Pertama, hikmah yang terang, yang boleh kita tengok, tuan-tuan ya, yang senang kita perasan. Dan yang kedua ialah hikmah yang tersembunyi. Adapun hikmah yang terang itu seperti mengetahui hikmah penciptaan matahari itu ialah membezakan antara malam dan siang. Itu sajakah matahari ini? Tuan-tuan, tak ada matahari, habis kita. Tuan-tuan ya, sebab tenaga daripada matahari. Tak dapat kita nak oksigen, tak dapat. Kan sebab tumbuh-tumbuhan perlukan matahari. Tuan-tuan ya. Tapi kalau tak ada matahari, matilah. Tuan-tuan mati Allah ya. Itu antara hikmahnya, bersyukur kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak ada nampak, alhamdulillah matahari ada. Tuan-tuan ya. Tiba-tiba sang nak terbit matahari itu, habis, game over. Tuan-tuan ya. Seperti mengetahui hikmah penciptaan matahari itu ialah membezakan antara malam dan siang. Hari siang dijadikan masa untuk mata pencarian, maknanya bekerja masa siang. Tuan-tuan Allah. Tapi dunia kita ni dah berbeza mengikut keadaan orang telah dari sudut kerjanya. Kalau shift kerjanya itu malam, maka tuan-tuan dia terbaliklah, tidurlah siang. Tapi tuan-tuan ya, tidur malam dengan tidur siang berbeza. Tuan-tuan, jauh beza tuan-tuan ya. Sebab itulah kita dijadikan malam ni untuk tidur. Kan? Tetapi dalam tidur itulah Allah Subhanahu Wa Taala memilih insan-insan terpilih dengan hidayah dan taufiknya untuk bangun sejenak, menghidupkan malam. Tak banyak tak apa, janji sikit tuan-tuan ya. Tak dapat 20 rakaat macam tarawih tak apa, tak asalkan 2 rakaat daripada 20 buang kosong tu, tinggal 2 je. Tuan-tuan mati Allah. Tak dapat baca panjang, baca yang pendek. Jangan dibacakan pula. Tu memang lambik dah tu, habislah tuan-tuan mati Allah ya. Maknanya baca yang pendek. Tak dapat baca Al-Baqarah, bacalah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Tuan-tuan ya. Tak dapat baca Ali Imran, bacalah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sekurang-kurangnya buat azam tu tuan-tuan ya. Dalam diri kita ni tuan-tuan, kalau kita berazam, bercita-cita dan kita betul-betul merancang, pasti kita berbuat tuan-tuan mati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan rahmat yang menyedarkan kita. Betul tuan-tuan. Walaupun kita tak kunci jam, katakanlah kita kunci jam 5 lah, pukul 5 subuh. Sebab subuh sekarang ni 6-10 minit, 6-12 minit tuan-tuan ya. Jadi kita pun kuncilah jam 5 apa ni, kita 5 suku. Jadi kita pun mandi dalam 15 minit, kemudian tu kita dapatlah solat 20 minit, memadai tuan-tuan mati Allah. Sebab kita tidur, tengoklah pukul berapa kita tidur, pukul 2 balik tuan-tuan mati Allah kan. Dengan orang rumah kita tengok cerita Korea, tapi macam kita baca Quran, ambil kita tidur. Tu dia. Kalau kita tengok handphone pun mengulangkan forum perdana awal Islam. Bukan main game. Rumah kita tentangnya di Facebook, masak-masakan kan. Ya ji kan. Tu dia. Kau zuhur ni tidur lah. Saya lah. Memang kalau paling last tuan-tuan nak tak nak 2 boleh kena tidur. Sebab kalau tak tuan-tuan, badan kita akan menjadi basau dah pada siang tu. Lesu tak bermayu je. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi galakkan kita tidur sebelum zuhur. Qailullah. Bagi kita yang jaga malam ni, tidur kita tu macam terganggu kerana kita nak qiyam ni tadi, katakanlah terganggu ya.
Kalau tidur straight tu kan sadap 5 jam sup tuan-tuan kan, itu kondusif lah tu. Tapi kalau kita bangun awal tuan-tuan tak cukup jumlahnya rehatnya itu tuan-tuan ya, maka tuan-tuan kita kena bagi rehat masa tidur qailullah tuan-tuan nanti Allah. Langsung asar bangun ya. Tu tak payah tuan-tuan kan. Program Qiyamul lah, program Qiyamul bangun pukul 3 tuan-tuan ya, pukul 3, pukul 3.30 dah mula dah. Kemudian tu subuh, kuliah subuh, masuk duha, pergi duha dah sapan masjid, balik qailullah katanya, maghrib sudah apa nama tuan-tuan nanti Allah ya. Jadi tuan-tuan break dah sikit-sikit kan. Kita telah diajar oleh sunnatullah, kita ni tuan-tuan dilahirkan, tak ada pula lahir air kedua dah mengambu dah, tak ada tuan-tuan ya. Kita mengambil masa terbaring sekian bulan kan, menyarap sekian hari, merangkak sekian bulan kan, berjalan jatuh sekian hari, berjalan dia kita tengok pun comel, contoh-contoh dia cucu kita tu kan comel kita. Tapi tuan-tuan telah kalau jatuh sakit demam, pujuk hati kita, budak nak membosar tu kan tuan-tuan nanti Allah ya, budak nak membosar sebab pengalaman kita tu. Jadi dalam urusan ibadah ni begitu jugalah tuan-tuan ya, yang Nabi pesankan jangan kita buat memaksa-maksa sampai kita sendiri joran pula kan. Kita kena memaksa-maksa buat dalam keadaan kita selesa, dipaksa. Jangan paksa sampai mengompeh-ngompeh lepas itu. Tak nak dia dah joran dia. Maghrib pun langsung tak nak. Sepatutnya apa yang dia buat? Sepatutnya saya kalau nak bangun Qiyamul sekejap je lah, dalam setengah jam, lepas tu saya tidur lah. Standard kita macam tu tuan-tuan mati oleh Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu sebabnya tuan-tuan mati Allah kan, pada hari Jumaat masa khutbah tu orang ramai tidur, qailullah katanya, terlajak pula kan. Terlajak pula. Sebab tu tuan-tuan saya kalau Jumaat kalau dapat ni tuan kata apa, datanglah awal ke masjid setengah jam awal, nak tidur sekejap kan. Selepas sembahyang masuk kita masjid, pilih saf depan tuan-tuan nanti Allah. Jadi saf depan, dapat saf depan tuan-tuan, alhamdulillah kita pun solat sunat tahiyatul masjid, kemudian tu solat sunat taubat, lepas itu solat sunat hajat, kemudian itu sujud syukur, lepas tu selawat. Dalam selawat tu lah tidur dia kan, tertiba azan tuan-tuan, baulah corah mata tu tuan-tuan nanti Allah kan. Maulah kita dapat mengikuti perbincangan khutbah Jumaat. Apa tajuk khutbah semalam? Benar? Tu semayang ke tempat lain? Sedap jawapan ni. Tak tahu. Tuan-tuan ya. Kalau di Masjid Tengku Mizan ada punya khutbahnya Allah nama teragung tuan-tuan ya, tentang isu Allah sekarang ni tuan-tuan kan. Itulah saya dah bincangkan sebelum ni, apa sikap kita dalam apa yang terjadi sekarang ni tuan-tuan. Yang pertama, apa yang terjadi ni, itulah harga yang dibayar dengan perpecahan manusia yang berebut kuasa yang tertentu arah hari ni. Habis kita kata fatafshalu wa tazhaba rihukum. Kecewa kita tuan. Allah dah sebut dah, wala tanaza'u, jangan kamu bertanazuk, bertelingkah. Tak, sudah. Akhirnya tuan-tuan tak sempat kita nak mengomehkan tentang agama kita, maka orang ambil kesempatan tuan-tuan mati Allah ya. Kemudian kita kena berusaha memantapkan akidah tuan-tuan ya. Sedangkan kita tahu bahawa pendidikan akidah di kalangan generasi muda tu sangat lemah. Betul tuan-tuan, sangat-sangat lemah. Nak cerita sangat lemahnya, tanya anak generasi muda kita tuan-tuan. Jumpa tanya rukun iman berapa, sebutkan, tak lapih dia tuan-tuan. Ada orang yang ditanya tentang syahadah tuan-tuan, tak boleh dia tuan-tuan. Sebab saya cakap ni, sebab sebelum kita nak akad nikahkan orang, kita tanya-tanyalah tuan-tuan kan, tak boleh dia jawab. Mungkin dia malu ataupun nervous katnya, wallahu alam tuan-tuan mati Allah. Tapi kalau tanya tuan-tuan ya, bilangan Rasul, bilangan Nabi ulul azmi, yang basic tu tuan-tuan ya, tak apa.
Dalam dalam YouTube saya tengok tuan-tuan ni, dihantar dalam grup WhatsApp saya tu, terperanjat kita tuan-tuan. Tak boleh kan, ditanya budak perempuan tu pakai tudung apa semua, alhamdulillah pakaian sekolah kan, tapi bila ditanya tuan-tuan tak dapat dia jawab. Berapa kan tak tahulah, tak tahulah. Kan bila tahu tak, bila bagi tahu 6 agaknya tak pasti. Dia tembak-tembak dia tuan-tuan. Takut kita tuan-tuan nanti dah. Jadi pendidikan akidah itu. Jadi kita kena ambil berat tentang soal akidah. Bila sebut tentang akidah, maka kita kenal Allah, belajar tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kenal Allah. Mana kita nak letakkan Allah Subhanahu Wa Taala ni? Apa maksud kalimah Allah tu tuan-tuan? Barulah kita rasa tentang diri kita ni tuan-tuan, merasakan darah kita ni sebenarnya tak ada apa-apa nilai untuk kita mempertahankan Allah tu. Mudah kalau dituntut bayar darah tuan-tuan nanti Allah. Maknanya kalau dah sampai tahap berjihad untuk mempertahankannya, tak ada kita seragak-agak tuan-tuan, kita pergi sebab kita kenal tuan-tuan nanti Allah. Dan yang seterusnya kita kena gerakkan dakwah. Kalau kita tuan-tuan dalam keadaan bersungut-sungut, marah-marah dalam grup WhatsApp dia, marah-marah, tapi di luar kita tak melaksanakan dakwah ni konteknya besar tuan-tuan, tak semestinya tuan-tuan tahu ikut jamaah tabligh pula, tak tuan-tuan nanti Allah. Cukup tuan-tuan sekurang-kurangnya kita datang ke masjid, kita belajar dan kita bagi tahu kepada isteri kita tuan-tuan, bagi tahu kepada anak kita. Kadang-kadang kita nak bagi tahu kepada anak kita belajar universiti, kita sekolah kita alif lam mim buaya je tuan-tuan nanti Allah kan. Jadi kan dan cakap sekarang tu, jadi tuan-tuan cukuplah kita bagi tahu, sampaikan, datanglah ke masjid belajar, tak lama 45 minit je tuan-tuan. Kita mengajak tu, ajak datang tuan-tuan, macam Nabi SAW ajak. Kita ngajak, rasa-rasanya tak adalah kena baling dah, kita ajak je, jomlah ke masjid tuan-tuan tu. Jadi kita ada geng Ashab Taqwa, apa nama tak geng tu tuan-tuan ni. Jadi bolehlah masukkan di situ. Rupanya bagus ada grup ni tuan-tuan ni. Barulah saya tahu Haji Husin jatuh cedera tuan-tuan kan. Tuan Haji Ajnan pun jatuh motor tuan-tuan. Jadi kita tahu tuan-tuan nak berziarah tak dapat. Jadi kita pun doa, wahai Allah, sejahterakanlah sahabat kami ini ya Allah. Kurang-kurangnya tuan-tuan kan kita ajak, terasa tu tuan-tuan kan, walaupun kita sedekah Fatihah ni tak nampak pergi macam kita menghantar hamper, tetapi tuan-tuan terasa di hati kita tuan-tuan ya. Jadi kita rasa tuan-tuan kita akan ada hubungan dan sangkaan yang baik antara seseorang dengan seseorang yang kita berikan doa itu. Baik. Kemudian tu katanya di sini lagi, malam itu dijadikan pula untuk berehat dan tidur. Kan? Hari ni, generasi hari ni tuan-tuan tak tidur dah. Main game dah tuan-tuan, main komputer. Tuan-tuan nanti Allah, boleh tak main game tu? Boleh. Tak ada masalah dah. Boleh. Dalam Islam ni tuan-tuan semua boleh. Tuan-tuan nanti Allah, tak ada yang tak boleh. Yang disuruh boleh itulah. Tetapi semua perkara yang boleh itu ada sempadannya kan. Jadi kalau arak boleh tak tuan-tuan ya? Boleh pandangnya. Tu dia, minum jangan. Sempadannya boleh tak arak tu? Boleh pandangnya kan. Itu pun makruh pandangnya tu tuan-tuan. Minum boleh tak sempadannya itu tuan-tuan nanti Allah. Boleh tak kita nak dapatkan minum arak tu? Tak boleh. Kek dunia boleh tak? Beramal sungguh-sungguh masuk syurga, dapat minum tuan-tuan di syurga. Tuan-tuan pandang orang tu, anak orang tu lawa kan, boleh tak nak kahwin dia? Boleh, tapi ada syarat-syarat syariat dia. Sebab tu tuan-tuan Allah bagikan. Kenapa diletakkan syariat itu? Untuk mengindahkan perjalanan hidup kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janganlah sesuatu perkara itu diambil secara berlebih-lebihan. Menonton TV boleh tak? Boleh. Tapi janganlah melantak pula. Daripada pagi sampai ke malam tengok TV ya, tuan-tuan. Sama juga kita baca Quran.
tuan-tuan ya, boleh tak baca Quran, digalakkan, tapi berlebih-lebihan maka tuan-tuan tak boleh. Baca Quran ni semayang tak? Contoh tuan-tuan ya, baca Quran je nak mengelakkan diri daripada disuruh dari rumah pergi ke pasar. Kan? Bang, oh bang, a'udzubillahi minasyaitonir ya. Fuyai. Tu janganlah tuan-tuan, dia dah jadi dah tengok niat dia tuan-tuan. Walaupun perkara tu baik, zahirnya ibadat, tapi niat tak betul, maka tuan-tuan Allah tak pandang. Tuan-tuan ya, contohnya bersedekah tu bagus, tapi Allah kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan sedekah kamu tu dengan kamu war-warkan, bagi tahu, sebut kamu itulah yang baik, yang bersedekah, orang lain tidak, ataupun menyakitkan hati orang yang menerima tu. Kau ni tak ada lain, pantang hujannya kau minta duit, pantang minta duit ni hujan je. Nampak tuan-tuan ya? Ataupun pantang dia jumpa kau ya, kau minta duit, pantang bagi duit dia kau katanya. Jadi tuan-tuan, orang yang terima tu menyesal dia. Tuan-tuan nanti Allah ya. Jiwa dapat bertenang kerana pada waktu malam itu gelap gulita. Bukan saja gelap gulita, tetapi molekul-molekul dunia ni tuan-tuan menjadi perlahan untuk dia, sebab semuanya berehat. Kan? Semuanya berehat. Angin pada waktu siang bertiup dengan angin waktu malam pun berbeza dia punya cita rasa dan kelembutan dia. Tuan-tuan berhati Allah. Semua ini merupakan hikmah-hikmah mengapa diciptakan matahari. Dapat kita tahu hikmah tu, bosan betul kalau tak ada parah ni habislah. Maka itu datangnya bersyukur. Tetapi hikmah-hikmahnya bukan hanya itu saja, kerana selain daripada hikmah-hikmah yang tersebut itu, ada banyak lagi hikmah-hikmah lain yang lebih penting dan yang lebih seni lagi. Demikian pula untuk mengetahui hikmah mengapa Allah menjadikan awan. Tuan-tuan mati Allah. Sebab itulah kita balik ni hujan. Kadang-kadang kita paru ni hujan, senawang tak hujan, sebab dia awan. Tuan-tuan, lalu diturunkan daripadanya hujan yang menyirangi tanah dan menyuburkan berbagai-bagai tanaman untuk menjadikan makanan bagi umat manusia dan segala binatang ternakan. Sebab tu tuan-tuan, kalau pokok ni kita siram pakai paip, lomau dah. Kan? Tapi bila siram air hujan, subur dah. Maka kita pun tuan-tuan sesekali buang tebiat hujan. Pemplekat tu saja yang hujan. Ataupun hujan lepas asal lobek tuan-tuan kan? Rodah tu saja yang tak adalah nampak bona mandi hujan tu. Nampak kan? Walaupun orang kata gila je kita hujan pojo balik tu baik. Tuan-tuan ya? Betul tuan-tuan ya? Saya minggu lepas hari Ahad tuan-tuan ya, selepas selesai urusan mak saya pulang tu, jadi saya pun hantar adik saya tuan-tuan ya, naik motor. Alhamdulillah hujan. Gigi-gigi kan hujan tuan-tuan ya. Tapi sampai rumah mandi, dihidangkan kopi, sogar betul. Tapi tak tahulah sama ada kopi tu sogar ke hujan tu lah, tak tahulah tuan-tuan ya. Tapi sogar lah tuan-tuan mandi hujan. Jadi tuan-tuan, kalau kita rasa macam badan kita ni lemah tuan-tuan kan, eloklah mandi hujan tuan-tuan masa hujan tu. Tapi kalau tuan-tuan nak kesan lebih, masa poti tu itu memang cas betul tuan-tuan ya. Sebab tu betul tuan-tuan. Sebab itulah masa saya hujan, masa saya budak-budak tu tuan-tuan jaga lembu, hujan selalunya kita kan tak ada pokok. Ada orang tua tuan-tuan tak sekolah mana tak, mungkin sekolah Alif Yamin Buaya tu lah. Dimarah tu, kau jangan duduk pokok katanya. Kita pun tak tahu tuan-tuan kan, marah betul dia, pergi balik katanya. Macam mana nak balik, lembu tu pun sama orang pokok tu duduk, dia pun takut. Alau lembu tu rupa-rupa tuan-tuan, lepas kita keluar tu gau tepati ke pokok tu. Kau tak tuan-tuan, yang menyampaikan kuliah subuh ni orang lain ni, mungkin Zaidi kan, tak ada pek saya tuan-tuan. Tapi saya tuan-tuan, walau orang tua tu tuan-tuan tak ada dia belajar sains panduan dah masa dah jannah lagi, tak ada, tapi tahu dah tuan-tuan pengalaman ni tuan-tuan betul ya. Sebab itulah kita sebagai orang muda, kalaulah kita muda nampak orang berusia ni tuan-tuan, jangan tengok lemah kerana usianya yang dah orang kata dah bertambah tu.
tapi tengok ilmu dan ibadahnya. Sebenarnya Al-Quran telah mencakup sejumlah besar daripada hikmah-hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diselami dan difahami oleh akal. Kan? Apakah hikmah-hikmah tersebut? InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Segera itu dahulu, tuan-tuan, marilah sama-sama kita berselawat kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah, bermula daripada selawat yang ke 451 hingga ke selawat 475. Bermula selawat daripada 451 hingga ke selawat 475. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Abdul Hamid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Abdul Majid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الوهاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد القهار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الخالق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد القادر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد المهيمن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد القدوس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الغياث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الرزاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد السلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد المؤمن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الغفار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العارف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العاقد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا العدة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العصمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عصمة الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العماد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العمدة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبدك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عين النعيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ملكك الكريم وعظيم سلطانك. يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami sampaikan dan kami hadiahkan pada bacaan selawat dan Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda dan sahabat baginda, para tabi'in dan tabi'in, dan kepada sekalian arwah daripada muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kami yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri serta anak-anak kesayangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara mara kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, ahli qaryah masjid kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala guru kami ya Allah, para ulama ya Allah, para pemimpin kami ya Allah, serta raja kami ya Allah yang teramat mulia undang Sungai Ujung ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kesejahteraan dan kerahmatan kepada negeri dan negara kami ya Allah. Selamatkanlah kami daripada bala dan bencana, dan angkatkanlah wabak penyakit COVID-19 ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.